Bab tentang orang yang memijak najis atau sesuatu yang kotor dengan kakinya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Syaqiq, katanya Abdullah yakni Ibnu Mas'ud berkata, kami tidak mengambil wudu min mawti'in kerana memijak sesuatu yakni yang kotor, wala nakufu sya'ran, kami juga tidak memegang rambut, wala thawban, dan kain. Ibrahim bin Abi Muawiyah berkata, berhubung dengan perkara ini ada riwayat dari A'mash, dari Syaqiq, dari Masruq, atau diceritakan kepadanya darinya. Diceritakan kepadanya darinya. Qala Abdullah berkata, qala kata dia, qala Abdullah berkata, wa qala Hannad berkata, diambilnya dari Syaqiq, au huddithahu anhu, atau diceritakan kepadanya darinya, yang diceritakan kepada Syaqiq darinya dari Masruq. Qala, kata Masruq, qala Abdullah berkata, babun fi man yuhdithu fi shalah, bab orang yang berhadas ketika sedang bersembahyang. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Ali bin Talq, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang dari kamu terkentut fi shalah, ketika sedang bersembahyang, falyatawadda atau walyatawadda, maka hendaklah dia berhenti dan mengambil air sembahyang serta mengulangi sembahyangnya itu, yakni sembahyang semula sembahyang. Babun fil madhi, bab tentang madhi. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Ali, katanya, kuntu rajulan madza'an, aku adalah seorang yang selalu terkeluar air madhinya, kerana itu aku mandi sehingga pecah belakangku. Fadzakartu dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku menyebutkan perkara itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau disebutkan untuknya, disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuknya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan engkau lakukan begitu. Bila engkau nampak madhi, yakni bila engkau terkeluar air madhi, maka basuhlah zakarmu dan berwuduklah seperti wudukmu untuk sembahyang. Tetapi kalau fadhakhtal ma, engkau terpancut air, yakni air mani, faghtasil, barulah engkau mandi. Dengan sanadnya lagi Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Miqdad bin Al-Aswad, katanya, sesungguhnya Ali bin Abi Thalib menyuruhnya bertanya untuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang apabila dia menghampiri istrinya lalu terkeluar air mazi darinya, madza alaih, apakah yang harus dilakukannya? Kerana anaknya, yakni anak Rasulullah itu istri saya, kerana itulah saya malu untuk bertanya dia. Miqdad berkata, saya pun bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara tadi. Faqala, baginda bersabda, apabila seseorang dari kamu mengalami begitu, falyantadhih farjah, maka hendaklah dia membasuh farajnya, waliyatawadda wudu'ahu lis-shalah, hendaklah dia mengambil air sembahyang seperti air sembahyangnya untuk sembahyang. Ini satu lagi riwayat bahwa Ali bin Abi Thalib berkata kepada Miqdad,
dan seterusnya perawi menyebutkan sama dengan makna hadis yang tersebut sebelum ini. Qala, kata perawi, fasa'alahu al-Miqdad, maka Miqdad bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah orang itu membasuh zakarnya dan dua dua batunya. Qala Abu Dawud rawahu Thawri, hadis ini telah diriwayatkan oleh Thawri dan sekumpulan perawi dari Hisham dari ayahnya, dari Miqdad, dari Ali, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini lagi sanad lain lagi diriwayat daripada Ali bin Abi Thalib, katanya saya berkata kepada Miqdad, langsung perawi menyebutkan makna dia saja, makna serupa dengan tadi lah. Abu Dawud berkata, hadis ini juga telah diriwayatkan oleh Mufaddal bin Fadalah dan Ats-Tsawri, Ibnu Uyainah dari Hisham dari ayahnya dari Ali, dan Ibnu Ishaq meriwayatkannya dari Hisham bin Urwah dari ayahnya dari Miqdad dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia tidak ada menyebutkan dalam hadisnya tentang dua batu tu. Seterusnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Sahal bin Hunayf, katanya aku mengalami kesukaran kerana air mazi dan aku sering kali mandi kerananya. Setelah itu aku bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara tersebut, maka baginda menjawab, hanya memadai kepadamu kerana terkeluar air mazi itu wudu. Qultu, saya berkata, wahai Rasulullah, bagaimana dengan apa yang terkena kain saya? Bagaimana dengan air mazi yang terkena kain saya? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, memadai kepadamu mengambil secebok air lalu engkau basuh kainmu dengan air itu di tempat yang kau nampak terkena. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Abdullah bin Sa'ad al-Ansari, katanya saya telah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara yang mewajibkan mandi dan tentang air yang keluar selepas air. Faqala dzalikal madhi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, itulah madhi, dan setiap lelaki keluar air madhi. Fataghsilu min dzalika farjak, kerananya engkau perlu membasuh kemaluanmu dan dua batu wa tawadda wudu'aka lis-salah, dan berwuduklah seperti wudukmu untuk sembahyang. Lebih kuat itulah. Kemudian riwayat dari Haram bin Hakim dari pakciknya bahawa dia bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pakcik dia tu tadilah Abdullah bin Sa'ad al-Ansari, tentang apa yang halal kepadaku terhadap isteriku ketika dia sedang berhaid. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, laka ma fawqal izar, engkau harus kepadamu apa yang di atas kain. Wa dzakara mu'akalat al-haid aidan, dan perawi yakni Abdullah bin Sa'ad al-Ansari ini menyebutkan juga tentang makan bersama dengan orang perempuan yang sedang berhaid. Wasaqal hadis, seterusnya perawi mengemukakan lagi hadis tadi. Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, katanya saya telah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang halal kepada seseorang terhadap istrinya ketika dia sedang berhaid. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma fawqal izar, yaitu sesuatu yang di atas dari kain. Wa ta'affuf an dzalika afdal, ini memelihara diri dari itu pun lebih afdal lagi. Qala Abu Dawud wa laysa huwa bil qawi, tapi hadis ini Abu Dawud berkata tidak kuat. Babun fil iksal, ini bab tentang iksal. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan bahawa Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi menceritakan sesungguhnya Ubay bin Ka'ab menceritakan kepadanya bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menentukan begitu
perkara itu sebagai kelonggaran, sebagai kemudahan untuk orang di permulaan Islam, kerana sedikitnya terdapat kain. Kemudian baginda menyuruh supaya mandi dan melarang dari berbuat begitu. Qala Abu Daud berkata, yani al-ma' min al-ma', masalah air kerana air. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad, katanya Ubay bin Ka'ab menceritakan kepadaku bahawa fatwa yang selalu mereka berikan, yakni dulu, bahawa air, yakni mandi baru wajib minal ma', apabila terkeluar air, yakni air kerana air, yakni mandi baru wajib apabila terkeluar air mani. Itu adalah kelonggaran yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di permulaan Islam. Kemudian baginda menyuruh supaya mandi selepas itu. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, apabila seseorang telah berada di antara dua cabang perempuan, di antara 4 cabang perempuan, dan dia telah melekatkan khitan dengan khitan, maka wajiblah mandi. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ma'u minal ma', mandi wajib, mandi baru wajib apabila terkeluar air, yakni air mani. Wa kana Abu Salamah yaf'alu dzalik, Abu Salamah selalu melakukan begitu, yakni dulu. Kita tengok semula. Babun fir rajul yata'ul adha, bab berkenaan dengan atau tentang seseorang yang memijak, yang jirik al-adha, yakni an-najasah, najis, sesuatu yang najis, dengan kakinya. Jadi bagaimana? Apa hukumnya? Ini masih lagi dalam bab wudu. Yani, apakah perlu seseorang itu berwudu kerananya atau tidak? Ataupun jika seseorang ada air semaya, adakah wudu terbatal kerana memijak sesuatu yang najis itu atau tidak? Itu tajuknya. Itu maksudnya. Jawapannya dapat kita lihat dalam hadis inilah, yaitu Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, kami tak ambil air semaya kerana memijak sesuatu. Kalau hak tidak najis itu lebih-lebih lagi lah. Kalau hak najis pun tidak. Tapi ini bukan bermakna mereka tidak basuh kaki, mereka itu pengotor. Tidak. Mana kalau kena najis pakai pergi semaya gitu. Dia raya tidak ambil air semaya. Bukan tak basuh kaki. Air semaya itu tak ambilnya. Tak batalnya air semaya itu. Bukan tak basuh kaki. Basuh kaki boleh jadi basuh. Satu. Yang kedua, wuduk ini jika dipakai dengan makna wuduk lughawi. Wuduk lughawi, yakni basuh. Tak kira, terutama basuh kaki lah, dia pijak dengan kaki, kira-kiranya basuh kaki. Itu pun kami tidak lakukan. Jadi kami tak basuh kaki kerana memijak najis, tetapi maksud najis itu najis yang kering. Najis yang kering. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami tak basuh kaki kerana memijak tanah. Pijak ni bukan maksud pijak najis dah. Pijak tanah, sesuatu yang kepada setengah-setengah orang dia berasa jijik lah. Dia tidak ambil air semaya, basuh kaki pun tidak. Sebab apa? Sebab tanah jalan itu dikira suci pada umumnya, selagi kita tidak nampak najis dengan terang. Dikira suci. Sebab itu tidak basuh kaki. Mana kami ni tidaklah sangat orang kata cerewet sangat, sikit-sikit basuh, sikit-sikit basuh. Tidak. Jalan raya, jalan itu dikira suci lah selagi kita tidak nampak najis. Dan kalau kita andaikan najis tadi najis yang basah, maka tidak batal air semaya. Bukan bermakna mereka tidak basuh kaki di situ. Takkanlah tak basuh kaki dah kena najis naik dalam masjid apa. Di sini maksudnya tidak ambil air semaya, artinya tidak batal air semaya dengan
memijak najis, dengan terkena najis, dengan memegang najis. So, tidak batal air sembahyang. Dengan terkena air kencing anak kau, tidak batal air sembahyang. Tapi kalau terkena apa nama ni, burung anak tu macam mana? Baru ni kita sudah jumpa dah, tidak sebut. Sebab Nabi SAW suruh ambil air sembahyang kalau sentuh zakar, mamassa zakarahu, siapa yang sentuh zakar dia di. Kalau zakar orang lain, pak kita kata sentuh hak kau dia, tidak soal itu. Soal ini dari segi hukum. Kalau hak sendiri pun sentuh, hak orang lain lebih-lebih lagi. Jadi ulama kata lagu tu lah, orang hak kata batal ismail dengan sebab sebuah zakar, sentuh zakar itu kalau hak besar. Kalau budak kecil, dia ada khilaf. Ada yang mengatakan kalau budak tak batal. Orang hak kata batal tu pun, kalau budak tidak batal. Tetapi ada juga yang mengatakan tak kira asal zakar. Jadi batal air sembahyang dia kerana menyentuh zakar, bukan kerana terkena air kencing tu. Terkena air kencing itu tak batal air sembahyang. Orang yang mengatakan batal kerana sentuh zakar pun, kerana sentuh air kencing itu tak batal. Itulah yang dimaksudkan. Hak lebih sesuainya, walaupun boleh belaka, tapi lebih sesuainya wuduk di sini maksud wuduk syar'i lah, wuduk hak maklum. Walaupun boleh juga kita nak kata wuduk dengan sini dengan makna wuduk lughawi, dengan makna basuh kaki saja. Sebab termasuk dalam wuduk juga tu, sesuai juga dengan bab wuduk. Tetapi hak lebih dekat laginya kalau kita pakai wuduk ni dengan makna wuduk syar'i, iaitu air sembahyang lah, air sembahyang. Wala nakufu sya'ran, dan kami tidak memegang rambut. Tidak pegang rambut lah kawan. Ni maksudnya dalam sembahyang ni, tidak pegang rambut ni dalam sembahyang. Nakufu, menahan rambut. Tahan ni dua cara. Tahan ni dua cara, iaitu salah satu caranya bila kita nak sujud, nak rokok tu kita pegang. Tidak kata tangan ni letak di lutut kau, letak di lantai kau pada ketika sujud tu, tapi pegang rambut, duduk pegang rambut, pegang sini kau, kemas sini. Itu satu makna. Kami tidak buat gitu. Yang kedua, mana kami tidak ikat rambut. Rambut sahabat-sahabat ni panjang kebanyakannya, panjang, dia tidak ikat, dia tidak jalin ke rambut dia, ataupun dia tidak ikatlah dengan sesuatu, tidak ikat ketika sembahyang tu. Mungkin pada ketika-ketika lain dia ikat, dia ikat, tetapi pada ketika sembahyang tu tidak. Itu makna la nakuffu sya'ran. Tapi hal ni tidak ada kena-mengena secara langsung lah dengan bab kita ni, sebab bab kita ni cara air sembahyang. Tapi oleh kerana dalam hadis ni ada sebut juga benda ni, disebutlah mana tak pegang rambut. Sebab apa? Dalam hadis yang lain banyak sekali tersebut, iaitu setiap anggota, setiap bahagian dari tubuh kita ni mahu sujud juga. Bukan tangan kita, dahi kita saja nak sujud, tapi rambut kita pun biar dia sujud. Itu makna la nakufu sya'ran. Dengan sebab itu setengah-setengah ulama dia kata, sebab tu dari segi hadis ni, berdasarkan hadis ni dia faham umum gitulah. Moleknya tak pakai kepiah pun, dia kata tak pakai serban pun sembahyang. Sebab tu kita tengok ramai di negara-negara Arab, dia sembahyang dia tak pakai. Dia tak pakai. Sebab apa? Itu satu bentuk menahan rambut juga. Apabila kita pakai, jadi rambut tu tak boleh rebah. Tak boleh rebah. Cumanya ulama yang mengatakan pakai serban atau pakai kepiah tu molek, sebab dia takut apa? Dia takut tertutup dahi. Salah satu. Kalau rambut tu panjang, terutama setengah-setengah rambut orang tu dia jenis menutup ni. Kalau panjang dia jenis menutup, rebahlah ke depan, bukanlah ke belakang. Setengah-setengah orang tu rambut dia memang tak apa. Apalagi kalau rambut dia tak ada. Dia rambut dia tak ada, misalnya kita kata sulah, kalau kita kata lagilah tak ada timbul masalah nak tutup dahi tu. Tapi setengah-setengah orang dia rambut dia tu rebah ke depan. Kalau menutup dahi itu tak boleh. Dengan sebab itu ulama mengatakan kena pakai sesuatu. Kena pakai sesuatu. Tahan ni maksudnya tahan sampai tidak batal sembahyang kita, sah sembahyang kita. Tu lagu tu tak apa, apatah lagi Nabi SAW sendiri pun pakai serban.
Ataupun sokok kau, maknanya ketika dia semaya dia pakai. Jadi kita nak kata itu menyalahi sunnah tak tepat. Bahkan kedua-duanya boleh. Nak pakai tak apa, tak pakai tak apa. Tetapi kena jagalah, jangan tertutup. Kalau tertutup sikit misalnya sebahagian ni kena tak apa dah, asal kena. Tapi kalau mengikut mazhab Hanafi, kalau tertutup belakang pun tak apa, asal kena hidung, sebab dia kira sebahagian daripada muka. Sebab tu orang dia pakai serban sini tutup habis, suka kening, jadi macam tak ada langsung, tapi dia semaya begitu. Kita tak faham cara mazhab dia, kita kata tak sah lah semaya dia. Itu cara dia, tak apa, mengikut dia lah. Walaupun dia pun kata kurang molek juga, tapi dari segi sah tu sah, tapi mengikut jumhur ulama tak sah kalau tak kena. Tak kira lah dengan serban kau yang tertutup tu, dengan rambut kau, dengan kepiah kau, tak kira, tak boleh tertutup dahi. Sebab dia kena sujud. Dan ini tidak termasuk dalam pakai serban atau pakai kepiah, tidak termasuk dalam tidak menahan rambut. Nabi SAW larang, tak termasuk. Sebab ini ada masalah dia, kebaikan dia, iaitu menjaga rambut daripada menutupi dahi. Tetapi kalau rambut seseorang itu tidak menutupi dahi dia tak pakai pun tak apa. Wala thauban, dan tidak juga kami menahan kain. Tahan kain lah ke mana? Mana pakai kain tu kecil sangat kau, ataupun kain tidak berjahit di tengah dia ni, kain yang tidak berjahit di tengah, apabila terbuka oleh kerana sempit tu duduk pegang kain, kira duduk pegang kain. Sebab apa? Ini semua menghilangkan khusyuk. Kita tidak dapat menumpukan perhatian kepada sembahyang kita tu. Selain daripada itu, tanda pegang tu, tanda kain tu tidak berapa sempurna lah. Kalau sempurna pegang awak apa dia? Pegang awak apa? Tentulah tak berapa sempurna. Ini secara tidak langsung mendorong kita supaya berpakaian dengan sempurna, supaya kita ketika sembahyang tu tidak sibuk pegang sana sini nak tutup. Secara tidak langsung dia tak boleh pegang kain. Adapun kalau orang tu pegang kain ketika nak sujud, kerana dia jadi ketat seluar dia ataupun kain dia pegang akak sikit, itu tak apa, tu tak termasuk dalam ni. Ni pegang terus ni, mana ketika sujud tu sebelah dia letak tangan, tidak dua belah. Tu ataupun pada ketika rokok tu duk pegang sebelah yang letak atas lutut. Hak tu yang dilarangnya. Lepas tu ini masalah riwayat sajalah. Syaqiq meriwayatkan dari Masruq au huddithahu anhu, ataupun diceritakan kepadanya, kepada Syaqiq dari Masruq. Mana ada orang lain di tengah di antara Syaqiq dengan Masruq itu, bukan secara langsung diambilnya dari Masruq. Waktu Masruq berkata, Abdullah berkata, begitu. Hak salah gini pun lagu tu juga. Babun fi man yuhdithu fi salah. Ini bab tentang orang yang berhadas ketika sedang sembahyang. Ini kita kena ingat semua, Abu Daud ini maksud kitab dia. Dalam bab sunan dia ni, dalam bab fiqh ni, tujuan dia ialah nak menyatakan dalil bagi masing-masing ulama yang khilaf, yang berbeza pendapat. Biasanya dia akan buat mari hadis yang mana dia terima hak tu, yang merupakan mazhab dia, pegangan dia. Hak lain dia tak mari. Tetapi dia sebut juga tu, maknanya ada khilaf, dan orang lain ada dalil dia sendiri, cuma dia tak kemuka. Ada kalanya dia kemuka juga, seperti yang kita telah lihat dalam bab-bab yang lepas. Ini bab tentang orang yang berhadas ketika sedang bersembahyang. Apa dia nak buat? Ini riwayat dari Ali bin Talq, katanya Rasulullah SAW bersabda, idza fasa ahadukum, apabila terkentut tapi tidak bunyi, itu makna fasa. Kalau bunyi itu darata, durat. Apabila terkentut seseorang dari kamu ketika sedang bersembahyang, maka hendaklah dia berhenti bersembahyang dan berwudu dan mengulangi sembahyang itu, sembahyang semula.
So jadi hak marah. Sebab apa? Hak ni bagi dia hak sahih. Dan hak ni hak kuat pegangan dia. Bagi dia hak ni lebih kuat. Tetapi secara tidak langsung apabila dia mari bab ni, lepas dia mari hadis ni, dia nak isyarat ada orang lain kata lagu lain pula, dan dia ada dalil dia sendiri. Itu cara Abu Daud ni. Masing-masing pengarang kitab ni dia ada maksud dia sendiri. Maknanya kalau seseorang itu terkentut, yang keluar angin, ia tidak bunyi dari dubur seseorang, sama ada sengaja, dengan sengaja terkeluar itu ataupun tidak sengaja, serupa je. Seperti inilah. Fal yansarif, berhenti, wal yatawadda atau fal yatawadda wal yu'id as-salah, ulangi sembahyang yang disembahyang semula. Dalam masalah ni sebenarnya ada khilaf banyak ni khilaf. Kalau sesiapa ada kitab Badrul Majhud ni, nak pegang ni, bawah dia tu ada sebut sikit. Nombor 1 bawah tu. Wa qad yustadallu bihi 'ala al-jadid min qawli Syafi'i wa bihi qala Malik annahu batala salatuhu wa fil qadim lahu wa bihi qalat al-Hanafiyyah annahu yatawadda wa yabni 'ala salatihi qalahu Ibn Ruslan. قلت ولمالك فيه 3 روايات والمشهور أنه يبطل في سائر الأحداث إلا الرعاف فيبني بشرط إن ركع ركعة، ولأحمد 3 روايات والثالث إن كان الحدث من السبيلين لا يبني كذا في الأوجز وقريب منهم ما قاله ابن رسلان. Ini lebih kurang rekah benar dia sebut, dia tidak mari dalil dah orang lain. Sedangkan dalam Muwatta dan dalam banyak lagi kitab-kitab lain sebut dalil-dalil tu, dalil-dalil pegangan orang lain. Yang ni dia ada masalah apa dia ni, masalah berhadas dalam sembahyang dan mas'alatul bina ala salah, masalah menyambung semula sembahyang, menyambung sembahyang yang telah seseorang kerjakan, sambung sembahyang, boleh ke tidak? Boleh ke tidak? Ini dari segi batal air sembahyang, batal, semua kata batal, tapi dia boleh pergi ambil air sembahyang. Ni pendapat ni mengikut mazhab Hanafi. Di sinilah dia kata wabihi qalatil Hanafiyyah, dia boleh ambil air sembahyang dan bina sembahyang dia, atas sembahyang dia. Bina tu maksudnya sambung, maknanya kalau dia sembahyang serakaat dah maghrib, serakaat dah maghrib, lepas tu dia terkentut, sengaja ke atau tidak sengaja? Kalau terkentut tu tak sengaja lah, dia berkentut. Sengaja, memang dia sedar, dia boleh pergi berhenti sembahyang, pergi ambil air sembahyang. Jangan kecek malam dia takallam. Ada dalam hadis yang lain disebutkan, selagi dia tak kecek, dia pergi ambil air sembahyang walaupun tidak menghadap kiblat. Paling pergi ambil air sembahyang tu, tempat ambil air sembahyang di sana, kita kata pergi ambil air sembahyang, mari balik, sambung tempat mana dia berhenti tadi, sambung. Bukan sembahyang semula, tidak. Abu Daud riwayat saat ni dia sembahyang semula, ambil air sembahyang semula. Ni dak ni sambung setakat mana hak dia berhenti tadi. Kalau dia berhenti lepas pada rokok, sambung ambil di rokok tu kau, dia berhenti selepas rokok, tak ada i'tidal, sambung pergi sambung i'tidal, sah sembahyang dia mengikut Imam Abu Hanifah. Hak ni dalam mazhab dia paling luas dalam masalah bina ala salah ni, paling luas. Tak kira sengaja ke tidak sengaja ke, batal sembahyang tu dengan sebab apa kau tak kira, boleh. Boleh dalam mazhab dia. Sebab tu kalau kita pergi ke negeri-negeri yang pakai mazhab Hanafi tu, orang tubik tu, jangan kita nak senyum, nak kecek, nak salah dengan dia. Boleh jadi dia batal sembahyang tu, dia pergi senyap, tak kecek, tak senyum betul gitu. Kita tidak erti, kadang-kadang nak jaga ni, nak jaga hati, nak melera dia, muka kita kenal, nak salah lah, nak apa dengan dia, baik tak sah.
masing-masing hal. Kalau tengok dia nampak gitu tu kepah-pah lah. Ini masalah ilmu lah. Kalau kita tahu, kita melera dulu lah. Seperti cerita orang kata pergi Mekah tu lah. Budak lalu lintas depan orang semaya tu dia sekat dia kamak ke orang tu, Allah tangan nak salah dengan dia pun nak salah, orang sekat dia tak sivilitah, dia nak salah, kawan tu tarik dia nak salah macam buat kau dia tak erti. Lagu tu hak ni pun lagu tu juga. Kalau kita tak erti mazhab orang lain, faedahnya ngaji hadis khilaf ni kita boleh tahu hak saat ni. Bila orang tu keluar dengan senyap pergi betul gitu tu, tak sedar tegur lah. Boleh jadi dia terbatas semaya ni kalau mengikut mazhab Hanafi ialah seperti ketuk gapo ni, tentu semua kata batal. Kalau suka derah dalam semaya, batal semaya, bukan setakat batal semaya, batal pakai semaya. Kalau suka derah bunyi, tu tak serupa dengan orang lain dalam mazhab dia. Begitu juga kalau keluar darah dari hidung, batal semaya. Keluar darah dari hidung, batal semaya. Mutah, banyak mutah, batal semaya. Tetapi kalau mutah, semaya saat ni pergi mutah, lepas tu sambung balik, boleh. Sekat mana hak berhenti tu 2 rakaat ada nak sambung yang ketiga lah, boleh. Itu cara dia. Dan ada hadis, cuma Abu Daud tak mari. Dia mari hak dia kena. Hak bagi dia kuat. Hak ni lebih jelas. Di sini disebutkan dalam qaul qadim mazhab Syafi'i, lagu tu juga boleh bina masalatul bina ala salah ni. Dalam mazhab Syafi'i pun ada juga, tapi mengikut qaul qadim Imam Syafi'i. Yang ni boleh sambung-sambung semaya, lagu tu boleh. Bukan mazhab Hanafi saja. Tapi kalau mazhab Malik, sambung-sambung semaya ni boleh sekiranya seseorang itu dalam semaya dia keluar darah kok hidung saja. Kalau kilai ke ketuk kau ke mutah kau ke gapo kau batal semaya lah, tak boleh. Kalau ke darah hidung saja, sebab hadisnya banyak sangat bagi dia. Banyak sangat. Siapa-siapa darah hidung tengah semaya, dia kena berhenti, dia ambil air semaya, lepas tu sambung balik. Dalam Muwatta banyak ada sebut waktu tu. Dia pakai waktu. Kalau darah hidung boleh. Di sini dia sebut kalau seseorang tu sudah semaya 1 rakaat dah rokok dah. Kalau sebelum tu tak boleh, dia kena ulas semula. Tapi kalau dah 1 rokok dah, tak apa, dia boleh bina lagi. Tetapi dalam mazhab Malik pun banyak pula pendapat pula. Ada pula pendapat yang mengatakan tidak, asalkan dalam semaya tak kira. Dah 1 rakaat kau, 1 rokok kau tak kira, ataupun tak ada boleh belaka, asalkan darah hidung saja. Kalau hal lain tak boleh, ketuk tak boleh, kena semaya semula, ambil semaya mula. Nak sambung tak boleh. Hak boleh sambung ni kalau ru'af, yang darah hidung sahaja. Itu kalau dalam mazhab Malik. Kalau dalam mazhab Ahmad pula, hak bolehnya yang membatalkan air semaya hak lain, semua hak lain. Tapi kalau keluar daripada sabilain, qubul dan dubur, hak tu tak boleh, tak kira dalam bentuk apa. Tapi kalau keluar akut lain, mutah, akut mulut, darah hidung, akut hidung, luka, akut mana-mana, bagi dia najis, darah tu boleh pergi basuh. Pergi basuh, bila tak ada tu tak apa, mari semaya semula, sambung semula, boleh. Tetapi kalau terkencing, terketuk, terberak, itu tak boleh. Tak boleh. Mengikut Imam Ahmad tak boleh, ke mana-mana pun tak boleh. Tapi kalau selain daripada 2 jalan tu boleh. Walaupun batal semaya, pergi mari sambung balik, boleh. Dia ada banyak perincian pula tu di situ. Tetapi qaul jadid mazhab Syafi'i tak boleh. Qaul jadid semua tak boleh. Kalau yang batalkan air semaya ni semua tak boleh. Nak sambung lagu tu, kena ambil air semaya semula, walaupun sudah rakaat akhir dah pun, walaupun sudah tahiyat akhir, sebelum bui salam, tak bui salam lagi, semaya semula, tak boleh. Itu qaul jadid. Itulah masalahnya. Jadi Imam Abu Dawud mari sah hadis ni. Sebab apa? Hak ni bagi dia ni pegangan dia. Begitulah. Sebab itu dalam kitab ni dia Hanafi, dia kata al-amru bi i'adatis salah
idza ta'ammada al-hadath mahmulun 'ala al-wujub. Perintah Nabi SAW suruh ulangi sembahyang itu kalau seseorang itu sengaja berhadas tu dengan sengaja. Kentut tu memang dia berkentut, bukan terkentut. Dia sengaja. Memang dia wajib. Perintah ni wajib, mesti dia kena ulangi sembahyang. Wa amma idza sabaqahul hadath, adapun kalau seseorang itu berlaku hadas dengan tidak sengaja, fa mahmulun 'ala al-istihbab wa ikhtiyaril afdal, maka ini dipakai dengan arti eloklah dan moleklah kita ulangi semula. Itu bukan makna wajib. Bukan makna wajib. Kalau tidak sengaja. Kalau tidak sengaja. Kalau sengaja maknanya wajib kena ambil air sembahyang. Wajib kena ambil air sembahyang. Lepas tu nak sambung, itu khilaf lagi di kalangan dia. Khilaf lagi. Tapi kalau sembahyang semula itu lagi baguslah. Bagi dia pun kalau sembahyang semula untuk mengelak khilaf ni tak usah sambung lah. Tak usah sambung. Kalau memang dengan sengaja batal air sembahyang tu. Terketuk tadi. Ketuk tadi dengan sengaja. Maka ulang sembahyang tu perintah itu wajib. Dia kata. Tapi kalau dia tidak sengaja, ulang sembahyang tu bukan wajib. Kalau ulang semula, sembahyang semula itu molek saja. Bukan makna wajib. Mana kalau seseorang itu pergi sambung pun tak apa. Begitulah. Dia mengikut kita tengok dalam kitab-kitab lah, khilaf dalam sembahyang ni saja lebih 200 khilaf daripada Allahu Akbar sampai Assalamualaikum. Lebih 200 khilaf di kalangan ulama. Di antaranya ni khilaf ni tentang dalam sembahyang. Di antara banyak khilaf. Jadi tak pelik lah kalau ni lagu ni lagu ni. Tapi keseluruhannya kalau kita tengok duduk daripada jauh serupa. Kalau kita tengok kedudukan sembahyang, walaupun hak ni tangan betul, hak ni tangan letak sini, hak ni tangan letak sini, tu pun khilaf lah tu. Khilaf. Hak ni baca bismillah derah, hak ni tak baca bismillah derah, hak ni tak baca langsung, tapi secara keseluruhan apa serupa. Kiblat sama. Cuma kecil-kecil tu memang khilaf tu sampai 200 lebih. Khilaf. Ini salah satunya yang termasuk khilaf dalam sembahyang tu. Babun fil madhi, ini bab tentang mazi. Mazi ni air mazi. Riwayat dari Ali bin Abi Talib, beliau berkata, aku rajulan madzaan, seorang yang selalu keluar air mazi. Seperti kita terjemah tadi lah. Jadi bila keluar air mazi ni, dia ingat air mazi ni serupa dengan air mani, dan juga bila keluar kena mandi, jadi berhadas besar. Berdasarkan ijtihad dia, ataupun dia berasa sukar untuk bertanya Nabi SAW kerana anak Nabi tu bini dia. Jadi dia buat seorang lah dulu, kira-kiranya berdasarkan ijtihad dia. Siapa pecah belakang ni? Apa yang pecah belakang ni? Dalam riwayat yang lain disebut musim sejuk. Dah sejuk mandi juga pecah kulit tu. Lepas pada tu baru sebut kepada Nabi SAW. Di sini disebut kepada Nabi. Dalam riwayat orang satu lagi, Imam Abu Daud juga mari, dia suruh Miqdad tanya. Dalam riwayat yang lain disebut dia suruh Ammar. Mana kesemuanya itu tidak bercanggah. Di antara satu sama lain tidak bercanggah. Maknanya pernah dia suruh Miqdad tanya, dia suruh Ammar tanya, apa dia tanya sendiri, boleh berlaku. Au dzukira lahu, atau disebutkan untuknya, yakni untuk Ali, yakni kepada Nabi SAW, orang tolong tanya. Tu boleh jadi berlaku. Lepas tu Nabi SAW kata, jangan buat lagu tu. Tak usah buat lagu tu lah, susah. Dia kata kalau mazi, basuh zakar, ambil air sembahyang seperti air sembahyangmu untuk sembahyang. Hak mandi-mandi ni apabila terpancut air, yang ni air mani. Air mazi ni bukan pasal jenis terpancut lagu tu. Hak ni air mazi. Kalau air mani barulah kena mandi. Tu tidak. Gitulah jawapan Nabi SAW, ringkas jelas. Nampak saya?
Banyak perkara dalam ni. Yang pertamanya disebutkan di sini, kuntu rajulan madzaan. Aku seorangnya banyak ataupun selalu keluar air mazi. Bila selalu keluar air mazi ni, ramalah buat kesimpulan. Cara dia sendirilah, dengan fikiran dia sendiri. Sehingga timur-timurnya sampai ketukar Ali, mari ke tempat kita ni dah. Sebab apa tu? Pasal kuat nafsu itulah yang jadi keluar air mazi tu. Apa yang kuat nafsu tu, ada tukar dia tu. Ni buah khurafat karut ni, buah khurafat karut tak tahu mari mana. Jadi ada tu asas sila tukar. Banyak lagi. Jadi katanya ni hak karut lah, cerita hak karut. Lepas pada tu, bila dah Sayyidina Ali ni kuat sangat, Fatimah tak tahan lah kira-kira. Ada juga cerita. Dia pun pergi mengadu kepada Nabi SAW. Nabi pun tanya dia, lepas makan dia tak colek gigi. Colek lepas tu kamu colek, sedia kau dia, sedia kayu kau apa-apa. Lepas pada ni ambil kemucu, buat hak tu untuk dia colek gigi. Apabila buat gitu, memang ternyata kurang nafsu dia. Kurang nafsu. Kira-kira aja mengikut cerita tu, Fatimah ni pun kuat juga. Sebab itulah dia kait macam-macam. Sebab itulah Sayyidina Ali tidak nikah ramai pada Fatimah seorang. Moga dia ada kacik Fatimah. Pula. Tu cerita karut. Padahal tak ada. Ini sebenarnya mengaibkan Sayyidina Ali, memburuk-burukkan Sayyidina Ali. Memang ini cerita-cerita yang seumpama ini marinya daripada Syiah berlaku. Dari satu segi, kalau sekali kita tengok, nampak macam dia nak puji Sayyidina Ali. Dia makan dalam puji, dia pukul dalam puji. Sekali kita tengok macam dia nak puji, mana Sayyidina Ali lebih lah, Fatimah lebih. Tapi bila kita perhati banyak kali, kita tidak nampak lebih, nampak kurang. Dia nampak kurang. Hak tu hak dia nak, cara halus dia mah. Jadi hak semoleknya dalam masyarakat kita ni, bolah bubuh tukar-tukar Ali tu, Kacik Fatimah, tukarlah nama. Nabi SAW suruh tukar, dan dia pun tukar. Tak molek tu nama orang, kau nama gapo-gapo pun dia tukar. Apa ditahi itik gapo semua tu tak sah lah. Bubuh lagu tu tukar lah, bata buruk lah, buat kembang nak makan. Padahalnya benda sedap. Jadi dia tukar lah molek. Tak sah bubuh lagu-lagu tu. Sebenarnya kalau kita tengok dalam riwayat yang lain, dia penyakit. Ada orang penyakit selalu keluar air mazi. Ada orang bukan setakat air mazi, air mani pun keluar. Air mani pun keluar dalam keadaan biasa. Penyakit. Bukan masalah kuat nafsu apa. Dah biasa je. Patutnya dah kita kata dah kuat nafsu, dia boleh menikah dengan orang lain. Sebab orang lain menikah ramai berlaku, apa dia tak menikah? Jadi kenyaya pula lah kita kata. Bila dia nak menikah dengan anak Abu Jahal, Nabi SAW marah, naik atas mimbar. Sesiapa yang menyakiti Fatimah macam dia menyakiti aku. Fatimah tu sebahagian daripada aku. Maka Sayyidina Ali, jadi itu benarlah, sedih benarlah. Jadi kalau kita mengambil kira Sayyidina Ali pernah nak nikah, Nabi SAW tak bui. Apa tak bui? Dia dah orang kuat gitu mah. Jadi kenyaya pula tak tahan. Biarnya menikah lah kita kata. Dah orang lain menikah. Apa dia tak boleh nikah? Jadi kemuskilan begitu pula. Sebenarnya tak ada semua cerita tu, tak ada. Yang Nabi SAW tak bagi tu bukan kerana apa, kerana anak Abu Jahal. Anak Abu Jahal supaya tak boleh nikah adik-beradik. Tak boleh nikah adik-beradik kan. Dalam satu masa kita berkahwin dengan perempuan tu dengan adik-beradik dia. Tak boleh dalam satu masa. Sebab apa? Dia akan jadi kecoh. Adik-beradik dia sangat dalam kesal dia tu. Jadi kalau orang lain-lain beza. Madu ni dia cemuru, dia macam-macam lah, tak molek. Pas kalau adik-beradik duduk sakit hati kepada sama-sama adik-beradik, tak molek. Sebab itu tak boleh mak saudara, adik-beradik ke apa. Itu sebabnya. Begitu juga musuh, anak Nabi dengan anak musuh, itu tidak sesuai tu. Dia banyak perkara boleh timbul tu.
Sebab itu Nabi SAW tak bagi, bukan semata-mata kerana anak dia maka dia tak beri Sayyidina Ali menikah dengan orang lain je. Bukan kerana anak dia sendiri tu boleh nikah. Kalau kita nak kira takut menyakiti hati anak dia, apa hati anak orang lain tak sakit kalau kita nak kira? Ya dia sendiri menikah. Bukan sabit tu, sebab sabit tak adil lah kita kata. Dengan sebab itu Sayyidina Ali pun lepas pada tu tak sebut dah pasal menikah, walaupun dengan orang lain. Pasal apa? Dia takut Nabi SAW serah hati. Dia sangat-sangat jaga hati Nabi SAW. Walaupun asal ceritanya tu, tapi lepas pada tu tak sini nikah, kecuali lepas Fatimah mati barulah menikah. Lepas tu nikah ramal lah, tua dah lah nikah ramal. Tapi di peringkat permulaan ada seorang Fatimah. Pok-pok ni dia kata ni menunjukkan Fatimah tu kuat. Pasal apa? Dia ada kacik Fatimah. Kuat tu pula pergi. Padahalnya tak nyabik tu. Itu sebab perkara. Faja'altu aghtasil hatta tashaqqaqa zahri. Ini perbuatan Sayyidina Ali, menunjukkan Sayyidina Ali serupa dengan sahabat-sahabat yang lain. Maknanya dia menimba ilmu, mengambil ilmu, apa-apa pun berpandukan hak Nabi SAW. Hak dia sendiri tak jadi. Serupa dengan orang lain, sahabat-sahabat lain. Tidak kata kalau hak Sayyidina Ali tak betul selalu pendapat dia. Belum Nabi cerita lagi betul pendapat dia. Tidak. Itu fahaman orang lain lah. Fahaman kita tidak lagu tu. Apa Nabi SAW suruh basuh zakat apabila keluar mazi ni? Sebab dia najis. Semua terima najis. Cuma najis tu antara berat dengan ringan lah. Ada yang mengatakan supaya najis-najis lain kena basuh, sebab tu suruh basuh. Dan itu perkara yang pertama. Yang kedua, kalau seseorang tu ada air semaya, batal air semaya dia dengan sebab keluar air mazi. Supaya keluar air kecil lah cukup, batal air semaya. Dia suruh basuh sebab najis lah. Cumanya antara basuh tu basuh banyak dengan sedikit. Basuh tu basuh zakar saja ke ataupun sekali dengan buah zakar itu. Basuh sekali, seperti dalam hadis Imam Abu Daud mari ni ada dia mari basuh sekali dengan batu dia tu. Beberapa hadis kat ni kita jumpa tu bapa tu lagu hak tu banyak dia mari dia kemah tu, sebab dia serupa dengan Imam Ahmad kalau orang keluar air mazi tak padan, basuh batang zakar tu saja kena basuh sekali dengan buah zakar tu. Tu mengikut mazhab Ahmad. Abu Daud pun ke situ condongnya, ke situ. Orang lain kata dak, sekat mana hak kena, semua zakat tu pun tak perlu, kalau bahagian hujung dia saja yang berkenaan, situ sajalah basuh. Tapi kalau kena lain, basuhlah tempat mana hak kena tu. Dalam hadis ni juga kita tengok tadi, kalau kena kain, kain tempat mana hak kena, bukan perlu basuh semua kain tu. Begitulah. Walau bagaimanapun kena basuh. Jadi hak kena suruh basuh ni asalnya dia najis lah, baru suruh basuh, kotor. Tetapi najis dia ni najis yang tidak berat, dan pada masa dia tu mana dia dimaafkan. Pada masa berlaku persetubuhan ke apa sebelum pada tu dia kira dimaafkan. Tak apa mana kita terlibat dengan najis pun. Bahkan itu pun satu hubungan yang suci juga pada suami isteri, supaya dengan doktor lah berlumuran dengan darah tu najis, tapi kerja dia tu molek. Dia nak menyelamatkan nyawa orang tu, berlumuran darah, duk main dengan darah semua. Itu suku tu, darah tu najis tu suku. Tetapi boleh dia buat lagu tu siapa orang luka berdarah, boleh. Maknanya terlibat kena najis tu tak apa, dimaafkan. Fa idza nadahta fadakhta, kalau terpancut air mani, barulah engkau mandi. Maksudnya hak jenis terpancut ni air apa? Bukan air mazi, tentu dah tidak air mazi, iaitu air mani. Bila terpancut baru engkau mandi. Sinilah salah satu pegangan Imam Abu Hanifah pula. Dia kata kalau air mani pun kalau tidak terpancut keluar, tidak wajib mandi.
Orang lain kata kalau air mani tak kira terpancuk ke tidak terpancuk ke, wajib mandi. Wajib mandi. Imam Abu Hanifah kata tak, kalau tidak terpancuk. Seperti sini tengok dalam hadis, fadakhta. Apa makna fadakhta? Perkataan itu sendiri memberi makna memancut. Khuliqa min ma'in dafiq, dafaqa. Apa makna? Itu pun bermakna memancut. Manusia itu dijadikan dari air yang memancut. Maksudnya air mani. Sifat, kalau ada sifat tu baru. Kalau tidak wajib mandi. Nak mandi tu boleh, nak mandi tu, tapi tidak wajib. Imam Malik pula kata kalau orang itu sakit, beser air mani. Misalnya kita kata keluar semuanya, tidak wajib mandi. Sebab wajib mandi ni apabila keluar secara biasa, dengan cara sehat, dalam keadaan sehat wal afiat. Begitu juga kalau dia beser air kencing, tak batal air sembahyang. Mengikut Imam Malik, tak batal air sembahyang. Nak sembahyang berapa kali pun tak payah ambil air sembahyang mula. Sebab apa? Kalau dia ambil air sembahyang pun dia akan keluar juga. Orang lain kata keluar tu syukur, tu tak apalah. Sebelum pada nak sembahyang tu ambil air sembahyang, basuh ambil air sembahyang, lepas tu usahalah dengan apa cara, dengan cara ikat ke apa ke, kita kata sembahyang. Imam Malik kata tak payah. Kalau kena kain, kain tak najis. Gitu. Pasal apa? Pasal air kencing tadi keluar bukan dalam keadaan biasa, sebagai penyakit tu. Bila penyakit tak apa, dimaafkan. Itu mazhab Malik. Kemudian air mani itu dia wajib mandi. Air mazi dia najis. Air mani khilaf ulama. Ada kata najis, ada kata tidak. Imam Malik, Imam Abu Hanifah kata najis. Air mani najis. Mana kalau kena kain, kalau kena apa tak boleh. Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan ramai lagi jumhur ulama mengatakan tidak najis air mani. Air mazi najis, semua kata najis. Tapi air mani tu dia kata tidak najis. Ini masalah khilaf. Tidak nak bincang panjang lagi itulah. Seterusnya ada Miqdad ni pula. Sayyidina Ali suruh dia tanya Rasulullah tentang orang yang apabila menghampiri isteri dia keluar mazi. Lepas tu dia kena buat gerana. Sebab dia kata moga bini dia tu anak Nabi SAW, jadi aku malulah nak tanya. Miqdad pun tanya. Jadi jawabnya seperti tadi lah juga. Hadis ini memberi pengajaran kepada kita bahawa cara sahabatnya lagu mana. Depan mana biar kita ni beradab. Depan orang-orang tertentu kita kecek lagu ni, depan orang-orang ni kita tak kecek lagu tu. Depan tok tua kita tak kecek benda-benda berkait dengan anak dia, dengan apa, lagu tu adab. Dari segi adab, kalau nak kira dari segi hukum boleh tanya apa-apanya, tetapi adab, jaga adab. Seperti mana Sayyidina Ali tidak tanya secara langsung, yang ini di peringkat permulaan lah, lepas tu dia tanya juga, nak puas hati. Lepas tu dia mari ni liyaghsil dzakarahu wa unthayai, ada tambahan itu. Qala Abu Dawud, hak lagu ni riwayat dari Miqdad dari Ali ni diriwayatkan oleh Thawri dan jama'atun an Hisham an Abi. Lagu saat ni bukan Zuhair saja yang meriwayatkan dari Hisham lagu tu, ada tambahan wa unthayai, dan dua buah zakar dia tu, batu kemaluan dia tu pun kena basuh juga. Imam Abu Dawud Amarah ni seperti yang anda sebut tadi lah. Sebab itulah orang kata dia ni mazhab Hanbali. Sebab tu dia ni mazhab Hanbali, banyak sangat pendapat dia ni serupa dengan Imam Ahmad. Termasuklah hak ni. Kalau hak Allah Imam Ahmad tu dia amal. Walaupun orang lain bantah dia tak kira, memang lagu tu. Dah mazhab dia begitu.
Tapi dia sebut juga ada tu ni Abdullah bin Maslamah, daripada Maslamah ayah pada Abdullah, dari Hisham bin Urwah. Dia sebut tu juga, sebut tak ada juga, ada sebut juga. Cumanya dari riwayat kemudian ini ada Ibnu Ishaq ni, dia tak ada sebut lam yadhkur unthayain, tak ada dua buah zakar itu kena basuh, tu tak ada sebut. Tapi ambil daripada Hisham juga, tapi hak tu tak ada sebut. Lepas tu riwayat Sahal bin Hunayf ini adalah seorang yang dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali inilah hak sebenarnya, hak betulnya. Dalam kitab mana-mana pun, dalam kitab ni pun dia sebut lagu tu juga, akha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainahu wa bain Ali. Dia sebut dalam kitab-kitab lain pun sebut lagu tu belakang. Tapi riwayat Ibnu Ishaq dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam persaudarakan Sayyidina Ali itu dengan diri dia sendiri. Itu tak betul. Hak betulnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan Ali dengan Sahal. Sahal ini Sahal bin Hunayf. Ini adik-beradik berdasarkan muakhah antara Muhajirin dan Ansar yang telah dijalinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas hijrah. Sahal bin Hunayf ni dia rapat lah dengan Sayyidina Ali. Dengan sebab itu dalam peperangan, dalam apa, dia duduk balik Sayyidina Ali, sebab dia ni kira adik-beradik lah Nabi sallallahu alaihi wasallam pertemukan. Dia kata qala kuntu alqa min al-madhi syiddah, aku mengalami kesukaran kerana mazi ni. Lepas tu dia sebut tu jugalah. Cumanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada engkau memadai kepadamu wuduk saja, tak payah mandi lagu tu. Lepas tu dia tanya bagaimana kalau kena kain, ambil sejabuk air, lepas tu basuh, begitu je lah. Artinya hadis ini menunjukkan tidak beratlah najis dia tu, sekadar tu saja. Macam nadhu baulil ghulam, kanak-kanak yang kurang umurnya dari 2 tahun dan tidak makan selain daripada susu ibu dia, waktu tu boleh curah air gitu, mengikut riwayat ini. Dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya berpendapat begitulah, tetapi orang lain tak setuju. Makna basuh disebut nadh di sini dengan makna basuh biasa, tidak seperti basuh seperti air kencing kanak-kanak tu. Kanak-kanak lelaki tu tidak lagu tu. Dengan sebab itulah Ibnu Arabi tak setuju ni. Dalam kitab ni dia sebut, wa qala Ibnu Arabi hadha hadithun tafarrada bihi Ibnu Ishaq fa kaifa sahhahu at-Tirmidzi. Ibnu Arabi dalam syarah kepada Sunan Tirmidzi itu namanya Aridatul Ahwazi, dia kata ni hadis ni Ibnu Ishaq sorang je ayat lagu tu nya, kata dia. Bagaimana Tirmidzi boleh kata sahih? Sedangkan kalau Ibnu Ishaq sorang tak boleh jadi sahih ke mana-mana pun. Tetapi berdasarkan dalil-dalil yang lain lah, maknanya keringanan itu ada. Ya Imam Ahmad pegang lagu tu mana pasal berdasarkan dalil-dalil yang lain, kenyataan yang berlaku apabila seseorang itu nak setubuh dengan sendirinya, dia kena air mazi ke apa tu, di situ dimaafkan. Maknanya ini ringan, tidaklah berat seperti najis yang lain. Kalau kata najis pun dari situlah dia pahamnya, daripada situ tidak sabit Ibnu Ishaq tu. Seterusnya riwayat dari ni Abdullah bin Sa'ad al-Ansari
Dia bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara yang mewajibkan mandi dan tentang air yang keluar selepas air. Air yang keluar selepas air. Apa makna air yang keluar selepas air ni? Itulah madhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata madhi. Hak mana? Mana selepas air kecil. Setengah ulama kata air yang keluar selepas air ni selepas air kecil. Air kecil dulu keluar, lepas tu keluar air pula. Ulama lain bantah itu wadi orang panggil, bukan madhi. Waktu tu wadi. Kerana seseorang tu ada penyakit ke ataupun penat bekerja ke, dia boleh keluar juga dan dia tidak jernih supaya air madhi tu dia keruh. Waktu wadi, ni maksud ni al-ma, anil ma yakunu ba'dal ma. Mana selepas seseorang mandi, ni lebih tepat, iaitu selepas seseorang tu mandi, katakanlah mandi, keluar lagi air madhi. Hak keluar selepas mandi tu, selepas guna air gapo orang panggil. Nabi SAW kata itu air madhi, bukan air mandi. Sebab air mandi ni dia keluar sekaligus begitu je, lepas tu dia tidak belecer, tidak lagu tu berpanjangan. Hak keluar selepas tu, selepas mandi tu ada lagi keluar, itu air madhi namanya. Apabila air madhi, hukumnya tidak kena mandi pula lah. Sebab dia tidak jadi berhadas besar, cuma berhadas kecil. Berhadas kecil kena ambil air semaya. Kalau dia sudah ambil air semaya dah tadi, batal lah air semaya tu. Lepas tu kena basuh lah tempat mana keluar, gitu mana sehingga tidak keluar. Yang itu tidak mewajibkan mandi. Nak cerita di sini, kalau keluar lah kata kena mandi pula, tidak. Tidak. Yang mewajibkan mandi ialah apabila keluar air mani, dan ini bukan air mani, air yang keluar selepas air, yakni air yang keluar selepas seseorang tu mandi, masih lagi keluar, itu madhi lagi. Wa kullu fahlin yamdhi. Jadi orang lelaki, maknanya orang dewasa ni, dia keluar madhi. Nabi SAW kata dia keluar madhi, biasalah lagu tu. Tapi bukan di sini khusus dengan orang lelaki saja. Oleh kerana orang yang bertanya tu orang lelaki, dia sebut biasalah, maknanya lagu tu orang perempuan pun keluar juga. Tidak kata air madhi ni khusus dengan lelaki, tidak. Jadi kamu nak kena buat lagu mana? Kamu basuh kemaluan engkau, faraj engkau. Faraj di sini bukan makna untuk kemaluan perempuan saja, lelaki pun faraj juga dengan arti kemaluan. Kalau bahasa Melayu kita kemaluan. Jadi kemaluan ni boleh guna untuk lelaki pun boleh, untuk perempuan pun boleh. Basuh hak tu. Wa unthayaika, dan dua buah zakar. Tengok dia raya tu. Hak tu pun kena basuh juga. Wa tawadda wudu'aka lis-salah. Apa dia bubuh wudu' akal lis-salah tu? Takut-takut kita faham wudu' ni wudu' lughawi, yang ni sekadar basuh gitu saja. Dak, kena ambil air semaya seperti air semaya untuk semaya. Hak kita panggil dalam bahasa Melayu air semaya. Ambil waktu wudu' tu bukan wudu' dengan arti basuh gitu, basuh tangan ke, basuh kaki ke. Sebab sering kali juga dalam hadis ni wudu' tu dengan makna gitu, dengan makna basuh tangan, basuh mulut gitu je, bukan dengan makna ambil air semaya. Dengan sebab wudu' ni ada dua makna tadi, maka disebutkan di sini dengan jelas, tak ada kemungkinan lain lah, iaitu wudu' ni wudu' seperti untuk semaya. Artinya batal lah air semaya kalau kita sudah ambil dah tadi. Biasanya kalau ambil air semaya mengikut tertib Nabi SAW ajarnya, ambil air semaya dulu, lepas tu baru mandi junub. Katakanlah lepas mandi tu keluar, batal lah air semaya tadi. Kita ambil air semaya semula, sebab keluar ni air madhi, bukan air mandi, tak perlu mandi, maknanya gitu. Seterusnya riwayat dari tadi juga Abdullah bin Sa'ad al-Ansari, dia kata, apa yang halal kepada saya terhadap isteri ketika dia mari kota? Apa yang halal? Nabi SAW kata, hak di atas kain. Hak di atas kain itu apa maksudnya? Semua bahagian. Hadis ini tidak jelas, bukan tempat dia lagi, bukan tempat khusus lagi. Di atas kain itu maknanya kalau di bahagian antara pusat dan lutut, bukan atas kain, tak apa. Kalau bahagian lain tu lebih-lebih lagi dah, tak apanya. Kalau tidak atas kain pun tak apa. Kalau di bahagian lain tu antara pusat dengan lutut ini, yang dimaksudkan di atas kain tu hak boleh tu.
Maknanya kalau tidak di atas kain, tidak berlapik, tak boleh lah, tak boleh. Ma fauqal izar, ataupun maksud ma fauqal izar, kain ni biasanya orang pakai setakat mana? Hak paling singkat, hak paling kurang kain antara pusat dengan lutut, yang ni hak tu. Itu makna laka ma fauqal izar, makna hak bahagian tu tapi dengan berlapik, hak tu boleh. Dan dia sebutkan juga tentang makan sekali dengan perempuan haid ni lagu mana. Jawabnya boleh berlaku lah. Tidur sekali pun boleh. Seterusnya riwayat dari Mu'adz bin Jabal, dia berkata, saya telah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang halal kepada seseorang lelaki terhadap isterinya pada ketika dia mari kotor. Pada ketika dia mari kotor. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ma fauqal izar, di atas kain. Yani mana di atas pusat dan di bawah pada lutut, itu maknanya. Wa ta'affuf an dzalika, ataupun mana antara pusat dengan lutut juga tapi dengan berlapik. Kalau berlapik tak apalah, sentuh-sentuh. Wa ta'affuf an dzalika, tetapi mengelak diri, menjaga diri dari itu pun lebih baik. Walaupun berlapik, kata antara pusat dengan lutut ni, walaupun berlapik, semua leknya tak sah. Itu. Tapi Abu Daud kata, walaysa huwa bil qawi, tidak kuat maknanya, tidak kuat. Tengok, memang sesuai dengan mazhab Ahmad ni, sesuai dengan mazhab Ahmad. Sebab Imam Ahmad kata hak tak bolehnya bukan ma fauqal izar, bukan antara pusat dengan lutut, selain daripada apa nama ni, kemaluan dia, selain daripada tak apa berlaku. Itu mengikut Imam Ahmad. Dia kata ni hadis atas kain ni tidak kuat. Imam Abu Daud kata gitu. Walaysa huwa bil qawi. Sebab perawi dia tu ada beberapa orang tu, Baqiyah dan beberapa orang lagi ada sebut di situ yang tidak kuat. Maka dia kata hadis ini tidak, laisa huwa bil qawi, tidak kuat. Jadi tak boleh nak buat hujah lah dengan hak ni. Orang lain hak kata gitu, dia pegang hak lain lah. Apa Abu Daud tak bagi hak tu. Nak tengok mazhab orang, tengok lain lah, dia kira gitu. Hak ni hak dia ni lagu ni, dia mari hak ni. Sebab dia kira hak sebenarnya yang menyebabkan tak boleh tu, kalau ada hadis pun sebut antara pusat dengan lutut, tu sebab takut jadi melarat, takut jadi termasuk dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam kata siapa-siapa duduk kindak-kindak, kata dekat kawasan larangan, boleh jadi dia termasuk dalam boleh jadi termasuk dalam. Ni pun takut gitu. Sebenarnya bersetubuh tu ya tak bolehnya. Jadi hak bersetubuh ni mana? Di bahagian tu lah kemaluan dia, hak tu tak bolehnya. Apa kena mengena dengan apa nama ni, antara pusat dengan lututnya. Dia buat gitu. Hak sebenarnya orang lain pun kata lagu tu juga, hak sebenarnya begitu juga. Tapi dah Nabi SAW kata antara pusat dengan lutut tak boleh kecuali dengan berlapik. Tak boleh lah, gitulah orang lain kata. Babun fil iksal, ini bab tentang iksal, sekatulah. Allahu a'lam.